Okey guys, kita tak mahu lengahkan masa sebab masa singkat, tapi Harimau Melaya ni adalah topik yang cukup hangat pada ketika ini dengan apa yang berlaku ketika bertemu dengan India. Aku nak baca satu petikan daripada Hindustan Times. Paper dekat India punya laporan apa yang diorang cakap. Mereka mengatakan mereka dirompak satu gol dan diaibkan oleh pengadil. Mereka menggegar tiang palang 2 kali dalam perlawanan tersebut, satu dalam separuh masa pertama, satu dalam separuh masa kedua, dan kemudiannya mereka mengatakan dalam suku terakhir perlawanan tersebut mereka memastikan Malaysia sekadar bermain dalam kawasan sendiri. Dan secara tak langsung ni diorang macam tak puas hatilah. Diorang mengatakan keputusan 2-4 tu bukan reflection sebenar perlawanan tersebut. Chun Hang? Bagi saya secara overall kita boleh nampak dalam game tu Malaysia actually dalam first half banyak dominasi, banyak pegang bola, banyak buat rembatan semua. Cuma dalam second half saya setuju sikit kerana memang mungkin faktor keletihan ataupun kepenatan. Kita boleh nampak pressing dia tak berapa cun lagi. Tak seperti apa yang ditunjuk dalam first half, di mana saya rasa pressing dalam first half tu sangat-sangat baik. Tetapi yalah, I think even sejujurnya kata dia punya penalty decision tu pada waktu yang sangat-sangat kritikal, sebab sekitar minit 17 tu kalau tak silap aku India banyak mendominasi. Momentum semua berpihak kepada India. Betul. Jadi selepas penalti itu momentum berpihak kepada Malaysia. So bagi saya itu adalah the moment that change the game lah bagi saya. Betul. Penalti gol kedua lah. Gol kedua. Rasanya apa yang Chun Hang bagi gambaran tu secara keseluruhan lebih kurang samalah. Cumanya yang aku tak tahu, yang mungkin Chun Hang boleh bagi tahu ataupun sesiapa, adakah benda ini sentiasa disengajakan oleh KPG? First half kita all out attack, kita press, second half kita tukar shape, kita jadi a little bit defensive, kita invite dia dan mungkin kita akan pergi counter attack. Mungkin sebenarnya ini adalah satu trend yang kita boleh nampak. Ya, boleh nampak dengan KPG benda ni. First half all out, kasih all out attack, tapi second half kita slow down sikit. Mungkin ini adalah faktor kepenatan lah. Sebab nak press macam 90 agresif 90 minit itu sangat susah. Betul. Lagipun dalam satu peringkat antarabangsa against India adalah satu benda yang sangat-sangat susah. Tim yang berada di ranking 102 di dunia, dan even dalam paper diorang sendiri pun cakap diorang rasa malu kalah dengan tim yang 32 anak tangga lagi bawah daripada diorang. Tetapi kita membuktikan bahawa kita adalah mungkin tim yang boleh layak berada dalam kedudukan 100 terbaik di dunia. Tetapi apa yang aku nak sentuh adalah satu stat yang menarik. Sejak 5 bulan Jun 2019, India tak pernah bolos 3 gol dalam first half mereka. Tapi ada beberapa turning point dalam game ni yang kita harus sentuh. Yes. Mungkin sensitif kalau kita penyokong Harimau Melaya. Tapi kita kena akui juga, sebab aku tengok ramai bila aku buka isu ni dekat Ghostan semalam, mungkin ramai yang komen kat situ dah menang pun tak puas hati. Benda-benda macam tu tau. Kita seolah-olah sukar nak mengakui yang bola yang melepasi garisan gol itu adalah gol sebenarnya. Satu dunia nampak itu adalah gol. Itu benda yang orang kata sokong Harimau Malaya atau tidak, benda yang kita kena admit. Objektif. Keputusan pengadil, ada keputusan pengadil tentang penalti, whether benda tu soft atau tidak. And then gol ketiga, gol India yang sepatutnya dah lepas garisan tapi tidak dikira. Jadi benda-benda macam tu kita kena akui yang sebenarnya ada kesilapan daripada pengadil, sebab kita tak ada goal line teknologi kan. Kita tak ada VAR pun kita tak ada. Jadi sebab aku pun dikritik bila aku cakap pasal pasal gol tu, aku cakap sepatutnya masuk sebab ketika itu Malaysia sedang leading 3-2 tak salah. Jadi gol tersebut sebenarnya equalizer untuk pasukan India, boleh jadi turning point kepada pasukan India. Kalau gol Luis Diaz boleh dibatalkan sedangkan itu adalah gol yang sah dan dalam kedudukan onside, aku tak nampak perbezaan yang besar dengan gol ni, sebab gol ketara. Cross the line. Soft penalty. Darren Lock. Macam Ange Postecoglou katalah, it's a human error kan, and itu tidak boleh bukan nak kata kesilapan besar ke apa, tapi it's a human error yang tidak boleh kita avoid kan. So we just have to live with it lah. Tapi kita kena akui lah, no matter what, chances yang kita dapat dalam game ni sepatutnya melihat kita skor mungkin 6 atau 7 gol. Betul. Kalau diikutkan dari segi position yang dimainkan oleh Arif Aiman yang lebih kepada central winger, dan peranan itu seolah-olah dia switch dengan Faisal Halim dengan cara yang
sangat-sangat seamless. Kita tak nampak macam benda tu, seolah-olah benda tu macam diorang dah main bersama-sama untuk 5-6 tahun. Free roll lah. Free roll sebagai seorang Untuk penyerang. Arif Aiman, ya. Dan sebenarnya saya rasa ini adalah satu tactical decision yang sangat tepat dalam perlawanan ini. Sebab Arif Aiman bagi saya adalah seorang elite attacker. Maksudnya dia boleh pegang bola walaupun bersaiz kecil tetapi masih boleh link up dengan begitu baik, boleh hold bola dengan begitu baik, dan pada masa yang sama work rate dia akan berlari sehabis-habisan. Like dia memang adalah bagi saya satu aset yang sangat berharga buat JDT dan juga Malaysia. Cumanya dengan JDT kita tak nampak sangat central role tu. Betul. Sebab kita tahu dekat JDT ada ramai pemain yang boleh bermain di central role. Tapi dengan Harimau Malaya, you ambil Arif Aiman, letak di situ sekali lagi dengan Faisal Halim yang juga boleh pergi ke central role. Mungkin tak seefektif Arif Aiman, tetapi mereka boleh switch balik secara cepat dan mengelirukan pihak lawan. Maksudnya kalau you defender, you tak tahu Arif nak pergi mana, Faisal nak pergi mana, walaupun mereka kadang-kadang kedua-dua mereka berada di sebelah kanan. Betul. Itu mengelirukan pihak lawan lah. Dua benda yang sangat ketara dari perspektif orang ramai dan aku sendiri dan korang, saya rasa aku rasa memang kau setuju juga, which is high pressing yang sangat ketara dalam first half tu, dan of course peranan Arif Aiman yang berubah sedikit yang mungkin mengelirukan lawan, seolah-olah pihak lawan tak study gameplay kita. Macam dia datang Bukit Jalil ni, dia tak respect kan. So pada waktu yang sama, bila kau tengok benda yang menjadi turning point sesebuah perlawanan, which is gol batal untuk 3-3 pada ketika itu. Equalizer lah. Penalti yang diberikan kepada Darren Lock bagi aku yang Arif Aiman score is terlalu soft. Yes. Pendapat korang? Sama juga. Saya juga setuju dengan penalty call yang agak soft sikit. 50-50 lah. 50-50, is it 50-50? 50-50 ke dia? 30-70 Aku nak kata dia sentuh pun macam tak nampak sentuh pun. Okey. Itu pandangan aku lah. Yalah. Tapi bukan aku nak menafikan kejayaan Harimau Melaya. Macam aku cakap, kita layak sebenarnya menang lebih daripada 4 gol. Ya. Kan? Dan kita tak perlu menang cara macam tu pun. Cuma yelah ref yang spoil. Tapi bagi aku hakikatnya perlawanan tu sangat-sangat open. Yes. Malaysia akan serang dan selepas itu India akan menyerang. Nak mengatakan India tak banyak peluang pun, India pun banyak peluang untuk menjaringkan gol. Jadi walaupun Harimau Malaya mungkin boleh menjaringkan mungkin 5-6 gol, India pun mungkin berpeluang mungkin menjaringkan 3-4 gol atau 5 gol. Yeah. Sebab KPG selepas perlawanan dia ada cakap, dia kata sebenarnya boleh je kalau kita nak main bukan open game, kita main defensif sikit mungkin menang 1-0, tapi ini dekat Bukit Jalil. Ini home kita. Kita nak cuba untuk attack, commit players macam Corbin. Kita commit Corbin sampai Corbin jaringkan gol keempat tu kan. Kita kadang-kadang commit Matt Davis kan. Jadi itu yang terjadilah dalam game tu. Okey, sentuh pasal isu padang dan rumput. Apa yang kita dah tahu sekarang ni, ia adalah padang Zion Zoysia, kontraktor yang sama daripada Johor. TMJ pun dah bersuara yang sepatutnya ikutkan 12 bulan. Tapi sekarang ni mungkin 8 bulan sahaja yang sebelum padang ni digunakan. Dan dikatakan pada ketika ini bahawa isu padang terkopak dan sebagainya akan berlaku lagi even dalam final pada malam ni. Ya. Kan? Bagaimana kau rasa benda tu akan efek permainan? Sebab benda ni dah diluahkan oleh pihak lawan dan semua sekalipun bahawa ia adalah satu masalah. Bagi saya mungkin keadaan padang akan memaksa kedua-dua pasukan untuk bermain lebih direct. Maksudnya lebih banyak bola yang tinggi, bola yang jauh. Tak banyak short passes lah. Tak banyak short passes sebab tak smooth lah padang semua kan. Tetapi bagi saya dari segi PR, saya faham tak Malaysia nak host satu tournament Pesta Bola Merdeka dalam Stadium Nasional Bukit Jalil, nak jemput tim negara lain untuk masuk, dan Stadium Bukit Jalil adalah satu tempat yang stadium keramat lah. In theory satu stadium yang sangat baik, sangat besar, boleh hold capacity yang banyak, tetapi sebaliknya message yang rumput ini yang tidak lagi kuat lagi mungkin tak sampai kepada PR, dan akibatnya kita boleh nampak satu PR disaster lah. Betul. Tapi sebab pada hari Khamis masa launch tu, correct me if I'm wrong kalau salah, mungkin penonton atau siapa-siapa boleh betulkan, rasanya tak ada statement yang mengatakan padang ni tak ready. Ada ke statement yang tak mengatakan ada. Aku tak nampak pula. Cuma lepas tu berlaku
baru kita nampak actually sebenarnya tak ready sebenarnya kan. Betul tak? Tak tiba-tiba aku dengar istilah-istilah seperti grow light, matahari sebab- tak pancar dekat area-area tertentu Tak, dekat sebab padang. pada hari Khamis tak ada masa lancar tu. So Betul. kita ingat macam okeylah ni dah Dah fully ready ready lah kan. Sebab Hanayo macam ada tengok headline dekat Astro Arena jugalah tulis Hanayo cakap dia yakin lah dengan keadaan padang tu. So kita pun okeylah, tengok keadaan padang pun nampak okey. Tapi aku enjoy juga bila tengok tweet TMJ dekat Twitter ataupun dekat X yang mengatakan persamaannya hampir semuanya sama. Dari segi padang, dari segi kontraktor, rumput, semua sama. Cuma bezanya dekat SSI ada TMJ. Dekat Bukit Jalil Tak PSM ada, dia ada tak Datuk ada. Han Zaizek. Itu beza dia. Kan? Tapi itu hakikatnya kadang-kala benda macam ni memerlukan penelitian orang kata kan. Tetapi okey fine, mungkin kita jangan menilai dalam masa terdekat dan kita bagi masa sebab of course untuk kelayakan Piala Dunia nanti akan menjadi satu topik utama lah sebab kita jangkakan waktu tu dah ready.